Sebab dia buat dosa kan banyak zaman sekarang ni. Antum boleh tengok minum arak apa sebagainya, kaya bertambah-tambah. Betul tidak? Macam-macam projek dapat. Akhirnya dengan jahil dia, akhirnya dia kata, buat apa? Saya buat-buat begini pun dapat juga. Awak ni duduk semayang, rezeki pun tak ada. Yang gitu. Ini jadi masalah. Bukan penentu orang itu orang yang Allah redha, Allah berkat dengan rezeki bertambah. Dah Allah jelas-jelas dah tahu dalam Quran. Allah kata manusia ni bila aku beri nikmat harta kat dia, dia kata aku muliakan dia. Allah cakap. Dan bila aku sempitkan harta dia, maka dia kata ahanan, Allah hina aku. Bukan begitu Allah kata, tidak. Kerana itu bersyukur pada Allah. Pertama yang itu. Guru saya ajar, bila kita nak mengucapkan Alhamdulillah tu, jangan sekadar Alhamdulillah dalam keadaan dahulukan kegembiraan. Alhamdulillah. Guru saya ajar, jangan bila sebut Alhamdulillah kita datangkan kegembiraan dahulu. Takut dekat situ kita lupa. Tapi sebut Alhamdulillah dalam keadaan hadirkan dulu, aku ni tak layak. Fikir dulu tu. Itu dia punya Alhamdulillah lebih barakah. Dan membuatkan kita tidak leka dan tak perasa diri kita dimuliakan sangat. Boleh faham tidak? Maknanya bila kita dapat sesuatu nikmat, hadirkan dalam hati kita, ya Allah, falaula. Ingat ayat ni. Bila datang nikmat, ingat ayat tu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah dengan tidak sebab kelebihan yang Allah bagi. Kelebihan apa maksud dia? Az-ziyadah amma tastahiq. Ziyadah amma tastahiq ni maksudnya apa? Tambahan yang kau tak berhak. Kalau tidak disebabkan kelebihan itu, maksudnya tak berhak ni maksudnya apa? Kita sebenarnya yang duduk atas muka bumi ni banyak sebenarnya tak berhak pada nikmat tu, tapi Allah tetap bagi. Itu orang panggil fadlun. Faham tak? Benda lebih yang sepatutnya tak layak, tapi kita dapat. Hadirkan dulu macam tu. Macam kita duduk majlis macam ni. Entah-entah ada yang sembahyang subuh pun terlayak. Tak layak sebenarnya. Tapi Allah beri. Ini orang panggil apa? Fadlun. Pertambahan yang tak berhak, tapi Allah bagi. Kan itu Allah kata, kalau bukan dengan sebab fadlullah dan rahmah dia, pasti kita semua ni dalam kerugian semua. Tapi Allah tetap bagi, betul tidak? Ada orang dah membunuh, tetap Allah bagi sebab ada niat dia yang baik. Akhirnya dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membunuh 99 orang, lepas tu 100 orang, lepas tu dia masuk syurga tu dalam Sahih Bukhari tu. Sebab ada yang bertanya saya dalam soalan, dia kata ustaz selalu cakap, habis macam mana bukan orang bunuh orang nak kena diah, kena apa, macam mana dia senang-senang masuk syurga? Syurga ni mahal. Pertama saya nak beritahu, hadis tu dalam Sahih Bukhari. Kalau yang nak mudah, nak bahas lagi, tak ada kena mengena, tak ada masalah. Sebab dia dah nak berubah. Orang alim tu suruh pergi kampung tu. Dekat situ lah step dia, betul tidak? Step dia mungkin dia nak bayar denda, step dia nak buat apa, tapi tak sampai dah meninggal. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah nak bagi dia masuk, suka hati Allah lah. Kita mana ada hak. Cuma Allah letak prosedur dia, siapa bunuh balas bunuh, kalau tidak bayar dia, betul tidak? Okey, kita proceed. Tapi pengampunan itu milik Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi, dan dia berusaha. Bila jumpa orang alim baru dia nampak jalan. Sebelum tu yang dibunuh kali yang ke-100 tu, itu orang yang banyak ibadat je. Dia kata, dah habis neraka tempat kau. Habis, cukup 100. Bila jumpa orang alim, baru orang alim tu kata, baik, permulaan sekali dalam jalan taubat kau kena pergi kampung ni, tinggalkan tempat kau yang dikenal. Dekat situ pula engkau akan jumpa orang alim banyak dan dia akan tunjuk jalan kau dan hidup dengan mereka. Dekat situ nak step dia lah.
Dia nak belajar, dia ni jahil, dia ni macam-macam. Oh, subhanallah. Jadi bersyukur pada Allah. Datang bila kita dapat nikmat, dapat rumah, dapat anak berjaya, mula-mula datangkan alhamdulillah ya Allah, syukur aku tak layak ya Allah. Datangkan tu dulu. Ya Allah, ibadah aku pun tengah langgang, khusyuk aku pun kau bagi tetap nikmat ya Allah, aku syukur pada kau ya Allah, jangan biar aku leka dengan benda ni ya Allah. Tu minta begitu supaya selamat. Kita takut apa? Kita takut ni istidraj. Kan dulu saya ada sebut satu hadis Nabi SAW, saya bacakan sekali lagi. Innallaha idza arada 'abdan khaira fa adnaba dhanban. Allah ni kalau dia nakkan kebaikan pada seorang hamba, bila hamba ni buat dosa, aznaba dhanban, atba'ahu biniqmatin. Biasanya orang yang Allah kasih ni, bila dia buat dosa, Allah akan datangkan niqmah, bukan nikmah, niqmah. Iaitu dia jadi susah, dia jadi bermasalah, kafarah. Allah bagi sakit ke, atau Allah bagi something yang dia jadi susah. Yudzakiruhu al-istighfar, untuk Allah ingatkan dia supaya istighfar pada Allah bila dia buat dosa. Tapi disebutkan seterusnya Nabi, wa idza arada bi'abdin syarran, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nakkan hamba tu kejahatan ataupun tidak baik bagi dia, Allah akan buat apa kat dia? Ini istidraj. Fa aznaba dhanban, bila dia buat dosa, atba'ahu bi ni'matin. Allah ikutkan. Bila dia buat dosa, dia ahli maksiat, tapi nikmat Allah tetap bagi kat dia. Nikmat. Atba'ahu bi ni'matin. Sebab apa? Liyunsiyahul istighfara. Untuk Allah lupakan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita ni tak tahu. Kita pula diajar jangan bersangka buruk semua. Betul tidak? Jadi guru saya pesan, Habib Omar khususnya, bila kita dapat nikmat, ya Allah, sebut dulu, aku tak layak, aku kurang ibadat, kau tetap bagi syukur ya Allah, jadikan nikmat ni asbab aku dekat dengan kau. Ingat, buat gitu. Sentiasa rasa tak layak bagi, maka akan timbul rasa syukur, dan mudah-mudahan terhindar daripada hadis yang ini, istidraj. Sebab dia buat dosa, kan banyak zaman sekarang ni, antum boleh tengok minum arak apa sebagainya, kaya bertambah-tambah. Betul tidak? Macam-macam projek dapat. Akhirnya dengan jahil dia, akhirnya dia kata, buat apa? Saya buat-buat begini pun dapat juga, awak ni duduk semayang rezeki pun tak ada. Yang gitu. Ini jadi masalah. Bukan penentu orang itu orang yang Allah redha, Allah berkat dengan rezeki bertambah. Dah Allah jelas-jelas dah tahu dalam Quran. Allah kata manusia ni, bila aku beri nikmat harta kat dia, dia kata aku muliakan dia. Allah cakap. Dan bila aku sempitkan harta dia, maka dia kata ahanan, Allah hina aku. Bukan begitu Allah kata, tidak. Harta ni tak ada apa-apa pun di sisi Allah, seperti sayap nyamuk Bahkan Allah akan tanya, harta yang kamu dapat tu buat apa?